Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fana'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada para jemaah ahli qaryah Surau As-Sadikin Taman Desa Sentosa, atas alhamdulillah, terima kasih atas pelawaan dan juga jemputan daripada Tuan Pengerusi Surau untuk kita sama-sama berkongsi tentang satu peristiwa, satu sejarah di dalam yang paling besar semenjak Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini, iaitu tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil sempena bulan Rabiul Awal ini, dan pada hari ini 12 Rabiul Awal, sempena tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sememangnya alim ulama mereka telah menjadikan Maulidur Rasul ini, tarikh ini, untuk menceritakan, untuk menyampaikan tentang sirah Rasulullah dan juga mensyiarkan kegembiraan, menghebahkan kegembiraan sempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik makhluk yang paling mulia di sisi Allah, kekasih Allah, di mana cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bermula selepas baginda dilahirkan, ataupun bukan hanya bermula selepas baginda dilantik menjadi rasul, tapi sebenarnya telah bermula sebelum ataupun pada penciptaan, ketika penciptaan Nabi Adam AS. Ulama mengatakan sebelum Nabi Adam AS diciptakan yang sempurna lagi, telah adanya cerita ataupun telah adanya kebesaran dan juga kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada rakaman kali ini saya cuba berkongsi tentang keagungan dan juga betapa besarnya manfaat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada alam ini, khususnya kepada manusia, tetapi sebenarnya bukan hanya pada manusia, kepada seluruh makhluk, seluruh alam sehinggalah hari kiamat. Dan baginda Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan sama-sama berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pada tahun kelahiran Rasulullah, tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Tahun gajah ini kerana berlaku satu peristiwa besar, iaitu tentera Abrahah, tentera bergajah Abrahah hendak menyerang Mekah, hendak meruntuhkan Kaabah. Kerana ketika zaman itu Abrahah berasa dengki, iri hati kerana Mekah, Kaabah ini didatangi oleh manusia daripada seluruh tanah Arab, bahkan daripada pelosok dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Ketika itulah dengan syariat yang sebelum itu, walaupun semasa itu zaman jahiliyah telah pun bercampur aduk, namun begitu Kaabah dan Mekah dikunjungi oleh orang ramai. Maka Abraha ini telah buat satu dipanggil kuil, ataupun kononnya nak buat macam Kaabah lah, bangunan macam Kaabah supaya orang datang juga. Namun begitu orang tidak datang, maka Abraha pun merancang untuk menyerang Kaabah. Senang cerita, runtuhkan Kaabah, nanti datang tempat dia. Dan dalam perjalanan, bila Abrahah dengan tentera bergajahnya masuklah ke Mekah, menyerang dan juga merosakkan kawasan Mekah, penduduk Mekah, dan ada di antaranya mereka telah merampas 200 ekor unta, 200 ekor binatang peliharaan kepunyaan Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun apabila dapat tahu perkara itu telah pergi bertemu dengan Abraha dan tenteranya kerana untuk mengambil binatang miliknya. Maka apabila ditanya, kenapa datang hanya semata-mata untuk ambil binatang kamu? Maka Abdul Muttalib pun menjawab, kerana binatang-binatang ini memang milik aku, jadi aku datang untuk tuntut, untuk ambil. Dan Kaabah itu yang kamu nak serang tu ada tuannya, ada pemiliknya, maka dialah yang akan menjaganya. Maka berlakulah peristiwa yang masyhur sebagaimana Allah SWT telah firmankan dalam surah Al-Fil, tentera bergajah Abrahah telah dimusnahkan sehingga jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Dan pada tahun itulah tahun yang sangat bertuah, sangat besar. Seluruh alam mendapat manfaat, dan dunia ketika itu sebelum kelahiran Rasulullah dalam keadaan kegelapan sebenarnya. Dalam keadaan kegelapan, manusia di dalam kegelapan mensyirikkan Allah SWT, di dalam kegelapan tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya Rasulullah sebagai manfaat, rahmat sebenarnya untuk seluruh alam. Apa sahaja yang baginda Rasulullah bawa dalam kehidupan baginda, semuanya adalah rahmat. Dan kita lihat kepada nasab ataupun keturunan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ialah seorang yang lahir, yang Allah SWT lahirkan di kalangan orang Quraisy, orang kaum yang bangsa yang mulia dan tinggi di kalangan orang Arab. Baginda ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan baginda ialah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita lihat silsilah daripada sebelah ibu Rasulullah juga bertemu sebenarnya dengan keturunan silsilah ayahanda Rasulullah, iaitu pada moyang yang bernama Qusay. Maknanya kalau daripada sebelah ayahanda Rasulullah keturunan yang kelima, tapi kalau di sebelah ibunda keturunan yang keempat. Dan sebenarnya ada satu perkara ataupun satu di dalam sirah juga, apabila kita lihat Imam Syafi'i, imam mazhab Syafi'i, imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam yang sangat meluas ilmunya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan Imam Syafi'i, iaitu akan lahirnya seorang alim berbangsa Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh alam. Dan para ulama menyatakan tidak ada ulama lain yang menepati sabda Rasulullah itu melainkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan kisahnya Imam Syafi'i ini moyang beliau yang ketujuh, iaitu beliau moyang beliau yang ketujuh iaitu Abdul Manaf, itulah juga moyang yang kedua kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya atuk Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama sebenarnya ialah Syaibatul Ham. Syaibah ni maknanya uban, kerana masa kecil lagi dah ada uban, jadi dinamakan Syaibah. Dan ayah kepada Syaibah, ayah kepada Abdul Muttalib ni iaitu Hashim, moyang Rasulullah telah pergi mengembara ataupun pergi keluar berniaga ke Syam. Dan apabila singgah di Madinah, Hashim telah berkahwin dengan orang Madinah, lalu sebenarnya telah melahirkan atuk Rasulullah, iaitu Syaibah. Maka diringkaskan apabila wafatnya Hashim, maka keluarga kepada adik-beradik kepada Hashim ini iaitu Muttalib, anak kepada moyang Rasulullah Abdul Manaf. Maka Muttalib ini telah dapat tahu bahawa dia ada anak saudara di Madinah. Maka mereka ini adalah ketua-ketua Quraisy, dan mereka nak jadikan sebenarnya anak kepada Hashim, yang di mana Hashim ni merupakan seorang yang ada karakter, ada jiwa pemimpin. Maka mereka nak carilah anak kepada Hashim di Madinah. Lalu dibawa balik ke Mekah. Jadi bila yang ambil itu adik Hashim yang bernama Muttalib, maka dia pun bawalah di belakang tunggangan. Lalu orang pun bertanya, adakah siapa tu hamba kamu ke? Maka jawab Muttalib, bukan, ini anak saudara aku bawa balik dia daripada Madinah. Tapi kemudian Syaibah ini, Syaibatul Ham, atuk Rasulullah ini, kekal dipanggil ataupun masyhur lagi namanya dengan nama Abdul Muttalib, iaitu dengan makna hamba budak kepada Muttalib. Yang sebenarnya Muttalib itu ialah pakciknya. Dan Muttalib itulah moyang kepada Imam Syafi'i, moyang ketujuh kepada Imam Muhammad bin Idris
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kerana gelaran lain bagi Imam Syafi'i juga ialah Imam Al-Muttalibi, kerana bernisbahkan kepada moyang beliau yang merupakan orang yang menjaga membesarkan atuk Rasulullah, iaitu Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Kata ulama, dengan keberkatan Muttalib ini menjaga atuk kepada Rasulullah, maka dengan itu Allah SWT melahirkan daripada zuriat-zuriatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika kelahiran Rasulullah SAW, kita mengimbau sejarah kelahiran Rasulullah. Baginda telah kewafatan ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib ketika baginda masih lagi dalam kandungan ibunya Aminah radhiyallahu anha. Maka baginda lahir dalam keadaan yatim, dan pada usia baginda 4 tahun ibu baginda pula meninggal dunia di Abwa dalam perjalanan balik daripada menziarahi keluarga sebelah ibu. Maka dalam keadaan itulah sehingga daripada usia 4 tahun hingga 6 tahun baginda dibesarkan oleh atuk Abdul Muttalib, dan kemudian apabila datuk pun meninggal dunia pada usia 6 tahun, baginda telah dibesarkan oleh pakcik baginda, iaitu Abu Talib, dan yang juga bapa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bapa kepada Ja'far, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi ketika lahirnya Rasulullah, maka di antara orang yang gembira pada ketika itu ialah Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini kita kenal. Sebut Abu Lahab, Abu Jahal, memang orang kita pun kenal. Watak yang jahat lah. Kalau ke dalam pelajaran sejarah Islam, kita dah tahu dah Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang memusuhi Rasulullah. Kalau seperti Abu Bakar, Umar, Ali ialah orang-orang yang hampir kepada, yang menyokong dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini merupakan sebenarnya pakcik Rasulullah, abang kepada ayahanda Rasulullah Abdullah, yang tua lah di kalangan anak-anak Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab ini ketika lahirnya Rasulullah, lahirnya anak saudara, ialah adik pun dah meninggal dunia. Jadi bila anak saudara lahir, dia pun gembira, tumpang gembira dengan lahirnya keluarga, zuriat dalam keluarga mereka. Dan dengan kegembiraan itu bukan gembira kerana beriman, bukan gembira kerana Rasulullah itu Rasul, baginda baru lahir, tetapi gembira kerana anak saudara ini lahir, dan dengan kegembiraan itu dia telah, sehingga antaranya dia memerdekakan hambanya yang bernama Thuwaibah, yang merupakan pengasuh juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semasa ulama menceritakan, sebenarnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib telah menceritakan bahawa beliau telah berjumpa dan juga berbicara dengan Abu Lahab di dalam mimpi, dan bertanya apa keadaan dia selepas mati. Maka Abu Lahab pun berkata dia memang susah lah, memang susah, siksaan yang begitu besar. Namun begitu, pada setiap hari Isnin, iaitu pada hari kelahiran Rasulullah, aku mendapat kerehatan dan aku dapat minum daripada jari aku, mana diberi minum. Dan ada riwayat yang dibawa oleh, ada satu riwayat yang dibawa oleh Syekhul Hadis, seorang ulama, iaitu Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Al-Iraqi. Beliau menyebutkan di dalam kitab karangannya Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi, bahawa qad sahha anna Aba Lahabin yukhaffafu anhu azabun nari fi mithli yawmil ithnain
li'itaqihi Thuwaibata sururan bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih riwayat bahawa sesungguhnya Abu Lahab diringankan ke atasnya azab neraka pada setiap hari Isnin. Pada setiap hari Isnin kerana dia pernah membebaskan Thuwaibah lantaran gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kemudian beliau melantunkan syair berikut. Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu. Sekiranya si kafir ini, yakni Abu Lahab, yang datang kejian ke atasnya, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dan kebinasaan bagi kedua-dua tangannya lagi kekal di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, telah datang khabar bahawa dia pada setiap hari Isnin selamanya yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya kerana kegembiraannya dengan kelahiran Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Maka apakah sangkaanmu dengan seorang hamba yang sepanjang hidup, sepanjang umurnya bergembira dengan kelahiran ataupun kedatangan Ahmad Rasulullah dan mati sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang macam Abu Lahab pun dapat manfaat dengan gembira dengan kelahiran Rasulullah, apatah lagi orang-orang yang beriman, yang ada imannya. Walaupun mungkin pada sebahagian orang dia mungkin bergembira, maknanya kalau ada majlis Maulidur Rasul, bergembira, berselawat sekali, ataupun menzahirkan kegembiraan dalam apa jua bentuk yang boleh. Kalau majlis Maulidur Rasul yang dibuat contohnya di negara kita dengan ada perarakan, berselawat bersama-sama, keluar berarak bawa sepanduk kami cinta Rasul, selawat kepada Rasul, Rasulullah ikutan kami, teladan kami. Ini semua mana-mana kalau ikut hukum asal, alim ulama berkata mana-mana sambutan yang tidak ada bertentangan dengan syariat maka hukumnya harus. Tetapi jika ada kaitan dengan perkara-perkara yang, contoh perkara yang sunat, antaranya apabila dibacakan selawat, kemudian kalau dalam majlis Maulidur Rasul ni kita ada syiar, kita ada hebahkan perkara yang baik, dan kemudian ada, kalau ada bagi makan pun amalan yang baik, it'amut ta'am, afsyus salam, bagi salam, ada majlis. Ni semua amalan-amalan yang membawa ke syurga. Maka majlis itu, sambutan itu pun jadi sunat dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana majlis-majlis lain lah. Kalau menyambut hari jadi kita sendiri, dalamnya ada unsur-unsur gembira, jamu makan, membaca doa, maka ia akan jadi satu amalan yang baik, jadi sunat. Kalau sebaliknya barulah ada hukum lain. Maka kita ambillah pelajaran itu daripada kisah kegembiraan kepada kelahiran Rasulullah ini sebagai satu pegangan dalam hidup kita. Mungkin kalau kita nak fikirkan apa hukum dan sebagainya, itulah antara panduan kita yang telah dipandukan oleh alim ulama. Bukan orang biasa-biasa, bukan hanya AJK surau ataupun orang-orang biasa saja yang buat, tetapi ini semua dipandu oleh alim ulama yang mereka ini telah memandang satu-satu perkara yang manfaatnya lebih besar kepada umat. Kita ni di akhir zaman memang jauh dengan Rasulullah, jadi kita lebih perlu kepada perkara-perkara, majlis-majlis, apa saja yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang syama'il ataupun sifat rupa paras Rasulullah. Baginda ini disifatkan dalam Al-Quran sebagai pada ayat Al-Quran yang saya baca pada permulaan pada awal tadi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar
di ayat Al-Quran datang dengan takkid, dengan ayat yang menyatakan sungguh-sungguh benar-benar kamu ini wahai Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji. Rasulullah diciptakan, baginda ialah seorang manusia yang bukan setakat akhlak yang terpuji, tetapi penciptaan rupa paras juga yang terbaik, yang indah, yang Allah SWT telah kurniakan. Baginda orangnya berwajah dengan wajah yang tampan, yang menarik, mata besar, hidung mancung, dan ada jambang yang lebat. Rambut baginda pun panjang, ikal mayang, mana bukan rambut terlalu lurus ataupun terlalu kerinting. Kulit baginda pun kemerah-merahan dan bukannya putih terlalu pucat dan tidak juga gelap. Ketinggian Rasulullah adalah tinggi yang tidak terlalu tinggi, maknanya bukan orang yang tinggi lampai lah. Kalau kita panggil, mungkin orang yang kita panggil panjang, tawil. Baginda bukanlah dari segi ukurannya yang terlalu tinggi, tapi baginda bukan orang yang rendah, dan memang Rasulullah lebih tinggilah daripada orang-orang yang rendah. Namun begitu, oleh kerana mukjizat yang dikurniakan kepada baginda, apabila baginda berada bersama dengan orang-orang yang tinggi pun, baginda akan nampak lebih tinggi, akan nampak lebih menyerlah lah daripada orang lain. Dan semua sifat-sifat baginda, sama ada pada rupa paras mahupun akhlak, baginda akan bercakap dengan penuh hikmah. Percakapan baginda akan menarik perhatian. Baginda Rasulullah bercakap dengan jelas satu persatu. Dan kemudian baginda kalau berjalan dengan bukan dengan perlahan-lahan, dengan sedikit menunduk, tetapi berjalan dengan pantas dan juga tegap. Baginda bukanlah orang yang suka membuat bising, suka membuat riuh rendah. Dan Rasulullah kata-katanya ialah jawami'il kalim, kata-kata yang ringkas tetapi mempunyai isi yang tepat dan padat. Maka itulah Rasul kita yang telah dikurniakan kepada oleh Allah SWT kepada manusia seluruh alam. Nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Maka dengan itu kita menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah SWT dan juga dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik, iaitu bergembira, bersyukur dengan rahmat Allah SWT, dengan kurniaan Allah Ta'ala lebih baik daripada segala apa yang mereka himpunkan daripada harta benda dunia. Maka apatah lagi kurniaan dan juga nikmat yang lebih besar daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan jika mengikutkan pada tarikh, memanglah pada tarikh 12 Rabiul Awal juga, hari Isnin juga berlaku kewafatan Rasulullah SAW. Maka sebenarnya yang kita sambut, yang kita melahirkan, menzahirkan kegembiraan ini ialah untuk kelahiran Rasulullah SAW. Dan tidak ada masalah ataupun tidak ada isu adakah kita nak sambut kelahiran ataupun nantikan sama tarikh dengan waktu kewafatan. Bergembira kerana kewafatan ataupun bergembira kerana kelahiran. Nak sambut hari wafat ke nak sambut hari lahir, tidak ada isu sebenarnya. Ia bergantung pada niat kita, niat orang-orang Islam, niat alim ulama yang telah menjadikan bulan Rabiul Awal, tarikh ini sebagai satu peluang. Inilah kebijaksanaan alim ulama kita dalam mendidik, mentarbiah masyarakat, mentarbiah umat. Dan
apa saja yang kita tunjukkan, apa saja yang kita zahirkan di dalam menyambut Maulidur Rasul ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, dan kita jadikan ini sebagai perantaraan, wasilah kita kembali menceritakan sirah Rasulullah, kembali menceritakan tentang apakah yang dilalui oleh Rasulullah SAW pada awal. Kita lihat baginda kekasih Allah, manusia yang paling mulia, tetapi lihat bagaimanakah pengorbanan, ujian Allah SWT. Baginda lahir dalam keadaan yatim, ketika berumur 4 tahun ibu meninggal dunia, ketika berumur 6 tahun datuk yang menjaga meninggal dunia, dan baginda telah berhadapan dengan banyak kesusahan, disusahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar baginda, termasuk Abu Lahab ataupun Abu Jahal, dan juga orang-orang yang memusuhi Nabi. Dan Nabi juga semasa awal waktu Nabi berdakwah kepada orang-orang Mekah, baginda biasa keluar daripada rumah pada waktu pagi dengan pakaian yang bersih, tetapi balik rumah pulang dalam keadaan baju yang kotor dan berdebu kerana tentangan-tentangan yang diterima daripada orang-orang kafir. Maka dengan itu semoga tarikh ataupun semoga waktu 12 Rabiul Awal Maulidur Rasul yang kita sambut ini, dan kebanyakan daripada kita yang bekerja sambut dengan bercuti, tapi baginda Rasulullah SAW, baginda apabila ditanya kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, maka Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, kerana pada hari itu aku dilahirkan. Maka Rasulullah menyambut kelahiran baginda dengan berpuasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat, yakni merahmatinya sebanyak 10 kali. Dan amalan selawat ini bukan hanya bukan amalan yang biasa, tetapi amalan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Berkuasa, yang telah memulakan, yang telah berselawat kepada junjungan Rasul, kemudian diikuti dengan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ke atasnya, dan juga ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Setakat itu saja perkongsian pada kali ini, khususnya pada jemaah Surau Al-Munawwarah Taman Desa Sentosa, dan juga umumnya kepada sesiapa yang melihat rakaman ini, rakaman kuliah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat, dapat alangkah baiknya kita dapat share, dapat kongsi dengan sebanyak-banyaknya, dan juga kita juga boleh mengambil faedah daripada kuliah-kuliah yang disediakan di alam maya, sama ada di Facebook, di YouTube dan sebagainya, supaya kita tidak terlepas daripada manfaat kuliah ceramah yang mungkin agak ketika ini kita terhalanglah, tidak dapat ke masjid, ke surau, disambung lagi kita punya PKPB. Namun begitu, semangat kita untuk majlis ilmu, niat kita, azam kita untuk kembali menunaikan solat fardu secara berjemaah, kembali mengimarahkan masjid-masjid, perlulah sentiasa ada
dan sentiasa berkobar-kobarlah di dalam diri kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.